Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin dalam berita KDM TV, edisi 17 April 2020. Usaha membantu golongan memerlukan tidak pernah terhenti walaupun perintah kawalan pergerakan PKP sudah masuk fasa ketiga. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony meneruskan usaha menyampaikan bantuan makanan kepada pegawai daerah untuk diagihkan kepada keluarga yang terjejas akibat PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April. Dengan bantuan seperti pada hari ini kita telah fasa ketiga dan sekiranya ini berlarutan lagi akan ada fasa keempat dan fasa kelima bagi kita meringankan beban kepada orang-orang kampung. Saya akan pastikan supaya ke semua orang-orang kampung yang berada, penduduk-penduduk yang berada terutama di luar bandar pedalaman ini akan mendapat bantuan. Tidak kira mereka ini dari mana, apa ideologi mereka ataupun agama dan sebagainya, itu kita akan bagi sama rata. Saya telah minta pegawai daerah Nebawan untuk memberi ke semua bantuan ini secara sama rata. Yang berhormat Datuk Peter Anthony yang telah hadir ke Pangkalan Salong ini untuk mengantar sumbangan kepada penduduk kampung daerah kecil Pegalungan pada petang ini, dan ini adalah satu keperhatian daripada kerajaan warisan yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah, dan kami mengucap berbanyak terima kasih kepada Ketua Menteri Sabah karena membantu dengan orang-orang kampung untuk meringankan bebanan kami mengenai dengan bencana alam yang berlaku pada 8 hari bulan dapat. Dan saya berterima kasih juga kepada Datuk Peter Anthony, walaupun begitu jauh dari KK, dia sanggup juga datang di Pangkalan Salong ini untuk memberi sumbangan dan melihat sendiri dengan mata sendiri, melihat keadaan-keadaan yang berlaku di daerah kecil Pegalungan amnya di Salong ini. Kami berbanyak terima kasih atas sumbangan ini karena inilah satu-satunya pemimpin yang kami sayangi, pemimpin yang prihatin kepada rakyat dan selalu turun padang untuk melihat masa-masa yang dihadapi oleh rakyat di daerah kecil Pegalungan ini ataupun di Pangkalan Salong ini. Mengenai dengan penambahbaikan jembatan yang rusak akibat bencana alam ini, kami sarankan kepada kepimpinan yang berhormat untuk mengurus segala kerusakan-kerusakan yang dialami oleh projek-projek yang disalurkan oleh kerajaan kepada daerah ataupun di mana-mana kampung. Jadi ini pun satu juga perhatian ataupun satu pertimbangan yang betul-betul prihatin kepada ini. Memang kami bersyukurlah kepada kerajaan warisan dan juga Datuk Peter Anthony karena memberi sumbangan yang begitu jelas dan dapat bersama dengan pemimpin-pemimpin Nakarumbi pada pagi ini. Penduduk di daerah ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri, terutama sekali Ketua Menteri Sabah dan Datuk Peter Anthony karena sampai di daerah kecil Pegalungan ini untuk membantu rakyat, membagi bantuan kepada rakyat yang terjejas berkenaan dengan ini COVID-19 di daerah kecil Pegalungan ini. Jadi saya mewakili penduduk di daerah ini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Peter Anthony. Sekian, terima kasih. Jenis bantuan yang telah disampaikan oleh Datuk yang saya tengok di sini yaitu beras dan gula, roti, mie, tepung, minyak makan. Saya tengok lengkap. Kalau bagi saya lebih cukup. Kami banyak-banyak terima kasih kepada YB Datuk. Inilah YB ataupun pemimpin yang kami diminta-mintakan oleh kerana dia ada bertanggungjawab kepada masyarakat lah untuk pergi meninjaukan apa masalah kampung-kampung. Ya, jadi macam jambatan dan jalan raya kami akan menghargai kepada YB Datuk. Tengoklah yang kerusakan-kerusakan dan masalah orang kampung tolong dibaiki dan tolong membaikikan yang rusak-rusak seperti ini GT Salong ini pun sudah timbun kepada pasir dan kami amat menghargai kepada kerajaan tolong bantu kepada kami untuk membersihkan kawasan ini GT Kampung Salong ini. 6 buah jambatan gantung yang rosak akan dibaik pulih dalam kadar segera. Itu jaminan daripada Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony selepas melawat beberapa buah jambatan di Salong dan Sapulut. Menurutnya, pembaikan jambatan gantung yang menelan kos sekitar 1 hingga 1.5 juta ringgit adalah perlu untuk kemudahan masyarakat setempat.
Hari ini selain daripada kita sempat menghantar bantuan di Salong, begitu juga di Pegalungan dan juga di Pensiangan dan kampung-kampung di sekitar kawasan ini, kita juga sempat untuk melawat 6 jambatan, 2 yang rosak dan pembaikan untuk 2 jambatan gantung dan juga 4 untuk pembaikan untuk jambatan gantung di kawasan kampung ini, Sepulut dan juga di Salong ini. Dan kos keseluruhan untuk pembaikan jambatan tersebut akan mencecah kemungkinan di dalam 1 sehingga 1.5 juta untuk 6 jambatan yang kita akan baiki dengan segera. Oleh kerana jambatan-jambatan gantung ini akan menghubungkan untuk kemudahan orang-orang kampung di sekitar kawasan ini. Dalam lawatannya, Datuk Peter Anthony juga berkesempatan bertemu dengan beberapa orang penduduk kampung yang tidak berdaftar dalam senarai IKASI. Datuk Peter Anthony dalam kenyataannya berkata, golongan ini akan dipertimbangkan untuk diberi bantuan melalui pejabat daerah. Golongan yang berdaftar dengan IKASI adalah antara penerima yang mendapat bantuan one-off RM500 dalam pakej COVID-19 Sabah. Saya bersama-sama dengan pegawai daerah dan juga nolong pegawai daerah. Hari ini di Salong sempat untuk menemu beberapa penama yang kemungkinan tidak termasuk di dalam IKASI, senarai IKASI sebelum ini, dan itu akan kita ambil nama-nama tersebut untuk saringan dan seterusnya kita akan beri bantuan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, di mana kesemua mereka-mereka yang tidak tersenarai ataupun berdaftar dengan IKASI akan kita pertimbangkan untuk bantuan melalui pejabat daerah, iaitu pegawai daerah akan menyalurkan, termasuk juga dengan agensi-agensi kebajikan dan agensi yang berada di dalam jawatan kuasa ini untuk memantau penghantaran ataupun pengagihan bantuan tersebut. Kerajaan negeri Sabah akan terus berusaha menjejaki golongan terjejas, terutamanya di kawasan pedalaman demi memastikan mereka tidak tercicir dalam senarai penerima bantuan. Menurut Datuk Peter, semua pegawai daerah dan jentera yang telah diamanahkan untuk membantu kerajaan sepanjang PKP ini untuk menjejaki mereka dan menyalurkan bantuan yang sepatutnya sehinggalah PKP berakhir. Kita faham dan maklum bahawa PKP ini telah dilanjutkan dan sudah tentu ini akan membebankan orang-orang kampung yang kita tahu bahawa mereka ini bekerja seharian. Bermakna mereka ini tidak mempunyai pendapatan yang tetap, dan sebab itulah keprihatinan Yang Berhormat Ketua Menteri untuk menjejaki mereka ini. Ada di antara mereka ini tinggal di pedalaman dan kemungkinan tidak mempunyai akses, tidak mempunyai bank, tidak mempunyai kemudahan seperti mana yang ada di bandar dan di sekitar kawasan bandar, dan itulah sebabnya Yang Berhormat telah mengarahkan kepada semua pegawai-pegawai daerah, kepada semua jentera-jentera yang telah diamanahkan untuk memantau ataupun membantu semasa penularan COVID ini, penjagaan COVID ini, supaya sama-sama meringankan beban jawatan kuasa ataupun kerajaan untuk sama-sama kita membantu mereka yang berada di luar bandar. Datuk Peter juga menegaskan bahawa Kerajaan Negeri Sabah yang diterajui oleh Parti Warisan Sabah sangat komited untuk membantu rakyat Sabah dalam mendepani wabak pandemik COVID-19. Katanya, jentera di bawah Kerajaan Negeri sedang bertungkus lumus untuk membantu masyarakat terjejas di seluruh negeri, namun masih ada pihak tidak bertanggungjawab yang menangguk di air keruh, mengambil kesempatan menyebarkan fitnah demi kepentingan pribadi. Saya juga ingin memaklumkan dan menyarankan kepada semua penduduk-penduduk kampung supaya jangan kita dengar suara-suara sumbang yang pada ketika ini kita faham bahawa jentera di pihak kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Berhormat Ketua Menteri tengah bertungkus lumus dengan segala kudrat dan segala usaha yang telah kita buat melalui kerajaan negeri dan juga di bawah jentera kerajaan negeri. Dan dengan usaha yang kita buat ini kita nampak rata-rata orang ramai yang berada di pedalaman ini mereka tahu siapa sebenarnya yang bekerja, siapa sebenarnya menghantar bantuan kepada mereka. Sudah pasti daripada kerajaan negeri Sabah, dan ada suara-suara sumbang daripada luar yang kita faham mereka ini bukan bersama-sama kita. Tetapi saya ingin tegaskan di sini, maklumkan kepada mereka supaya berhentilah bermain politik dan sama-samalah kita membantu orang-orang kampung, bukannya membebel dan membuat bantahan yang tidak tentu. Yang penting pada ketika ini adalah bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah ini, bagaimana kita ingin membendung penularan COVID-19 ini. Bagaimana pula untuk kita sama-sama membantu kebajikan orang-orang kampung yang kita tahu memang menyusahkan mereka. Kita faham mereka ini kais pagi makan pagi, dan sudah pasti sebagai rakyat Malaysia, bagi kita tidak kira kita siapa, kedudukan kita dan sebagainya. Apa yang penting bagi kita pada ketika ini adalah
kerjasama untuk semua, keharmonian, perpaduan, kekeluargaan kita, itu yang paling penting bagi kita untuk sama-sama. Bukan sahaja membendung COVID ini, tetapi bagaimana kita berdepan dengan masalah orang-orang kampung yang susah, tidak ada makan, tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Inilah yang paling penting untuk kita sama-sama atasi. Jadi saya berharap pada semua jentera ataupun agensi yang kerja di bawah kita, bekerjasamalah kita di dalam satu pasukan. Tidak kira kita bekerja dengan Kuala Lumpur ataupun bekerja di bawah agensi negeri Sabah. Kita berada di negara Malaysia, negara kesayangan kita. Itu yang paling penting bagi kita. Dengan itu, sekian berita KDM TV. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan, duduk diam-diam di rumah. Mindada Idlamin, kita mesti menang. Saya Siti Pajamin, jumpa lagi.